Assalamualaikum dan salam sejahtera. Greetings to the Muslims and hello to the non-Muslims as well if you are listening to this. Today I would like to share my experiences in the points that Christians, okay, I'm going to focus on the Christians here by the way, the Christians often use, alright, to diss Islam with, alright. These polemics, okay, these points that the Christians especially use are very common throughout the internet, because you see, from my experiences dealing with them, I noticed that most of them are actually not very intelligent, alright. They don't do their own research, okay. They only, as in when I say do their own research, I don't mean Google online lepas tu pergi cari anti-Islam website, cut and paste, copy, cut, copy and paste it into the comment box, okay. Itu bukan maksud saya bila saya kata research. What I mean by research is like the books that you see behind here. You actually read all those, okay. You dissect the information, or you understand what is the information that is given from these books, and you analyze and you actually think up of an answer or a solution to those questions, okay. That is what I mean by research. Tetapi orang Kristian ni yang saya nampak, yang kebanyakannya, bukan semua ya, tapi kebanyakannya, yang mereka yang bersikap polemisis ya. Maksud saya polemisis ni mereka yang suka menghina atau menghujat atau merendah-rendahkan agama Islam kita ya. They will just, like I said, they will do their research, or what they think is research, from anti-Islam websites mostly, and they will just cut and paste the information. Itu sahaja kerja mereka. Mereka sebenarnya tidak berfikir, okay. They don't use their brains. They probably have not even read the Quran. Mungkin mereka tidak pernah pun membaca Al-Quran ya. Yang mereka tahu tentang Islam mungkin daripada kawan-kawan mereka, okay, if they have Muslim friends, okay, ataupun mereka cuma melihat berita di television mengenai negara-negara Islam yang mungkin sedang bergolak, perang ke, atau krisis politik dan sebagainya. Or they just, listen to anecdotes from those whom they know, who have met Muslims. And most likely these anecdotes aren't pretty lah. Mungkin mereka, orang yang menceritakan kembali pengalaman mereka sendiri bersama Muslim, mungkin mereka menceritakan benda yang buruk-buruk sahajalah. Jadi ini juga termasuklah rakan-rakan mereka yang pernah jadi Muslim tetapi dah murtad. Contohnya macam yang couple pastor tu lah. Barangkali sekarang di Australia, mereka berdua ini sedang menaburkan fitnah lah tentang Islam lah kepada rakan-rakan mereka yang non-Muslim. Itu perkara biasa. Itu kita kena hadap dan kita kena terimalah hakikat inilah. Kerana apa yang diceritakan di luar sana tentang Islam bukannya perkara yang indah-indah ya. So mostly the issues that I find, the most common issue that I find that the Christians, sebab semua segala masalah punca di dunia ini yang sentiasa mencari point atau mencari jalan untuk menghancurkan Islam, bermula dengan Christianity. Okay, Christians, the Christians yang polemisis, they will begin this kind of stories. Mereka yang punca, segala punca. So they will, most of the stories that you will see them talking about, okay, is that Islam tu agama ganas. Itu kita dah maklum lah, Islam itu agama keganasan pada mereka ya. Mereka tak boleh menggunakan 9/11 lagi, sebab 9/11 tu cerita 20 tahun lepas, jadi dah tak laku, dah basi ya. Semasa saya masih lagi ingat, saya nak, kalau nak tahu umur saya berapa kan, semasa kejadian 9/11 tu 9/11 tu, di mana kapal terbang tu crash into the New York Twin Towers. Masa tu saya berada di makmal
komputer ya di college saya di Kuala Lumpur. Okay, boleh bayangkan saya punya rasa terkejut saya bila saya nampak apa nama video tersebut lah, rakaman video di mana peristiwa itu berlaku. Jadi dalam masa-masa tempoh tahun selepas kejadian tu kan, a lot of these Christians were using 9/11 as a base to attack Islam with. Tapi sekarang ni they don't really touch on it anymore, they don't talk about it anymore because the world has moved on, right? So benda tu dah 20 tahun lepas. Jadi apa mereka buat? Mereka akan cerita tentang peperangan di Libya, mereka akan cerita peperangan di Syria, mereka akan cerita tentang peperangan di Iraq, terutamanya Islamic State, okay, ISIS terutamanya. Mereka akan cerita tentang keganasan di mungkin ada, let's say, okay, in India, okay, di baru-baru ini di India ada kerajaan Hindu di India telah meluluskan suatu undang-undang yang mendiskriminasikan orang Islam ya di sana. Okay, secara ringkasnya, undang-undang itu membenarkan mereka yang Hindu daripada negara-negara yang berdekatan seperti Bangladesh dan Pakistan untuk masuk ke India dan menerima kewarganegaraan secara mudah. Manakala tetapi mereka yang Muslim yang berada di dalam negara India tidak mudah diberikan kewarganegaraan. Jadi orang Islam di sana berasa tersinggung dan marah kerana orang India, Muslim di India memang dah beratus tahun berada di India ya. Jadi ada suatu kebangkitan rakyat di situ untuk menentang undang-undang yang zalim itu. So malangnya ia melibatkan sedikit keganasan kerana polis India juga memulakan keganasan tersebut. Jadi because of this, so the Christians take advantage of this issue and they use it as a stick to beat Islam with. So they say, oh, you lihatlah orang India di India, mereka orang Muslim di India, mereka menyerang orang Hindu di sana. So you see how Islam is such a violent religion pada mereka lah. Itu hujah mereka lah. So untuk isu keganasan ni, saya rasa saya tak perlulah nak menceritakan apa jawapan kita lah kepada orang Kristian ni. Tapi kita boleh jawab secara umumnya, Islam tidak mengajarkan keganasan. Tetapi Islam juga tidak menyuruh kita berdiam diri apabila keganasan itu terkena kepada diri kita sebagai Muslim. Yeah? We have to be clear on this, alright? Islam itu bukan agama keganasan, tetapi Islam bukan agama pasif macam orang Kristian. Apabila ada satu ayat di dalam Bible ya, contohnya if your enemy slaps you on the left cheek, turn your other cheek, pipi anda. Jadi secara ringkasnya, jika seorang musuh menampar pipi anda, berilahkan dia pipi yang sebelah lagi. Jadi kalau musuh tu tampar pipi sini, orang Kristian sebenarnya disuruh untuk memberi satu lagi sebelah lagi pipinya untuk ditampar. So sebab itulah apa yang Nabi Isa, yang sebenarnya apa yang Nabi Isa ajarkan di sini adalah sejenis pacifism lah pada waktu itu dan pada keadaan itu, maka ia adalah benar lah. Tetapi disebabkan apabila Isa AS diangkat ke langit tanpa memberikan syariat yang khusus, orang Kristian ni seperti biasalah, mereka menggunakan ayat ini as a basis for everything. So what Jesus taught was actually meant for a specific time and for a specific period. Okay, you're not supposed to give your cheek all the time. Tetapi disebabkan Jesus tidak specify exactly, or actually not because Jesus did not specify exactly that, but because the Christians themselves do not understand that it is meant for that specific time and period. So the Christians use this as a basis of their evangelism. Jadi berbalik lagi kepada isu tentang keganasan kan. How the Christians use this as their point to attack Islam with.
disebabkan mereka merasakan agama mereka ini agama yang pasif. Their religion is the religion of love. Alright, okay. This is by the way a famous line from the Christians. They will always say that Christianity is a religion of love. Alright, memang asas pada ajaran mereka. So they will use this point, okay, to reach out to the Muslims yang rapuh iman mereka, yang tahu bahawa Islam ni bukan tidak mengajarkan keganasan, tetapi mengajarkan kita supaya mempertahankan diri kita. Those who have doubt, okay, Muslims who have doubt on this, they will reach out to these Muslims and they will tell them, hey, lihatlah agama awak ni ajar supaya membalas balik. Apa ni agama macam ni? Agama saya mengajarkan supaya mencintai semua manusia. Tak perlulah nak pukul orang. Kita perlu menyayangi semua orang, okey? Kalau orang serang kita, kita kenalah bersikap pasif dan menyayangi. Kerana itulah ajaran cinta kasih kita. So if you get what I mean, I think you can see how the Christians cucuk jarum. Okay, kita orang Melayu kita cakap cucuk jarum lah. So that is how they instill doubt in the hearts of those who have weak iman, right? Okay, so itu satu cara dia untuk nak mendekati mereka yang berasa ragu tentang agama Islam, okay, ataupun tidak memahami apakah pandangan Islam sebenarnya tentang keganasan dan apakah pandangan Islam sebenarnya tentang peperangan, bagaimana kita hendak bereaksi kepada keganasan atau reaksi kepada salah laku yang dilakukan ke atas kita dan sebagainya, ya. So this is how they do it, okay. Mereka menggunakan ajaran cinta kasih mereka untuk membuat mereka yang imannya rapuh untuk berasa ragu, okay, tentang ajaran Islam. Okay, that's one point, okay, tentang keganasan. So the second point, okay, the Christians, they like to use serangan peribadi, okay. Dia memang suka, nombor satu memang serang peribadi. Serang peribadi ke atas siapa? Serangan peribadi ke atas junjungan besar Rasul kita Muhammad SAW. Okay, mereka suka sangat serang Rasulullah SAW, ya. Itu memang sebab mereka tahu Islam ni kita menyembah Allah, doktrin kita ialah doktrin tauhid. Kita menyembah Allah yang satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Allah tidak beranak maupun diperanakkan, ya, rujuk pada surah Al-Ikhlas. Jadi mereka cuba untuk menyerang, mengalihkan pandangan kita terhadap penyembahan kita atau ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan cuba untuk menyerang orang yang bertanggungjawab atau manusia teragung yang bertanggungjawab untuk membawa mesej Islam kepada kita, iaitu Muhammad SAW. Okay? Mereka serang Rasulullah SAW dengan pelbagai cara. Okay? Through his marriages, mungkin perkahwinan dia. Dulu mereka suka mengatakan, Rasulullah kahwin 14 orang. Kenapa Rasulullah kahwin 14 orang? Rasulullah ni gila seks ke? Na'udzubillah min zalik. Mereka suka gunakan taktik ini. Tetapi sekarang ini mungkin dah berkurangan sebab dah tak laku. Sebab dalam Bible sendiri dikatakan Sulaiman alaihissalam atau Solomon berkahwin dengan 99 orang, ya. Okay. So mereka menyerang Islam dengan cara macam inilah, perkahwinan Nabi yang 14 orang. Lagi satu mereka suka tanya ialah, kenapakah Nabi anda berkahwin 14 orang sedangkan kamu yang Muslim ni kahwin 4 orang sahaja? Pernah tak anda semua terfikir tentang itu? Bagaimana anda hendak menjawab persoalan ini? Ini pun memberikan keraguan kepada mereka yang rapuh iman dan mereka yang tidak tahu tentang hal yang sebenar, untuk berasa ragu, untuk berasa terganggu, terhadap Islam. Okay? Jawapan dia mudah saja.
Jawapan dia, semasa Rasulullah berkahwin 14 orang tu, ayat yang melarang orang Islam supaya berkahwin lebih dari 4 orang belum diturunkan. Setelah diturunkan, barulah orang Islam Nabi tidak berkahwin lagi selepas itu lebih dari 14 orang pun. Okey. Rasulullah SAW diberikan kelonggaran, okey, untuk kekalkan isteri-isteri baginda supaya kekal jumlahnya, ya. Manakala para sahabat Nabi seperti Umar, Abu Bakar radhiyallahu anha, okey, radhiyallahu anhum, okey, lepas tu Ali ibn Talib radhiyallahu anhum, siapa lagi, para sahabat yang bersama baginda lah, ataupun mereka yang berkahwin lebih daripada 4 orang pada masa itu, apabila ayat yang melarang Muslim berkahwin lebih dari 4 orang atau limitkan Muslim kepada 4 orang sahaja, isteri sahaja diturunkan, maka para sahabat ini yang memang sudah ada isteri yang lebih dari 4 menceraikan isteri mereka yang lebih itulah. Tetapi Rasulullah SAW dibenarkan untuk menyimpan atau mengekalkan isteri-isteri baginda. Kerana apa? Kerana bukan sahaja sebab dia Rasulullah, tetapi juga sebab para isteri-isteri baginda tu dianggap sebagai ibu mukmin, kan? Ummul mukminin, ibu untuk para muslim, ya. Ummul mukminin, ya. Ibu dianggap sebagai ibu. Jadi jika Rasulullah SAW menceraikan mereka, okey, maka isteri-isteri baginda tidak boleh berkahwin lagi, ya. Itu kita kena clear point ni, okey, because once let's say if the Prophet divorces his wife, the wife cannot remarry again because they are like the mothers, okay, to the believers. So if they marry again, it's like committing incest, alright. Okay, pada kita sebagai umat Islam, kita percaya itulah. I mean, it's in the Quran, okay. So jadi baginda diberikan kelonggaran untuk mengekalkan isterinya yang ramai, okay. Tetapi Rasulullah juga tidak dibenarkan untuk berkahwin lagi selepas itu. Selepas ayat 4 orang itu, ayat 4 orang isteri sahaja dibenarkan diturunkan, ya. Dan juga also Rasulullah tidak dibenarkan untuk menceraikan isteri-isterinya yang sedia ada. Dia tak boleh ceraikan. Kita umat Islam yang lain-lain boleh ceraikan isteri, boleh kahwin. Kita kita kahwin 4, and then tomorrow kita nak ceraikan 4 orang tu, kita kahwin lagi set 4, dibenarkan, ya. Okey. Tetapi Rasulullah tidak dibenarkan. Rasulullah kena kekalkan, kalau dia ada 12 orang isteri, 12 orang isteri lah sampai meninggal, ya. So that is how it is lah. So jadi oleh itu sebabnya maka Rasulullah dibenarkan untuk mengekalkan isterinya. Dan mengapa Rasulullah ada 14 orang isteri sedangkan umat Islam yang lain cuma ada 4 orang isteri, okey. Ada kelebihan diberikan kepada baginda, ada juga kekurangannya. Kita juga diberikan kelebihan dan juga diberikan kekurangan. So kena terimalah, okey. Kita sebagai umat Islam, kita kena terimalah. Sebab itulah kita sami'na wa ata'na, alright. Okay, we hear and you obey. Otherwise, why are you a Muslim? Correct? So itu dia isu dia dah tentang perkahwinan baginda. Alright. Minta maaf, batuk sedikit. Satu lagi isu yang saya nak sentuh juga tentang perkahwinan baginda ialah perkahwinannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Now this is a very very common issue yang not just the Christians but also the polemicists from other ideologies and beliefs use, right? Tapi puncanya daripada Kristian juga, sebab yang mula-mula menyerang isu perkahwinan baginda dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang Kristian, ya. Dia menulis sebuah artikel yang panjang yang menghina Nabi dan perkahwinannya dengan Aisyah radhiyallahu anha dengan menuduh baginda sebagai seorang pedofil, ya. Pedofil mereka yang mengahwini budak di bawah umur lah.
Jadi oleh itu disebabkan Aisyah dikatakan bertunang dengan baginda semasa berumur 6 tahun dan kemudian berkahwin pada umur 9 tahun, maka mereka mengatakan, oh inilah Rasul anda ni seorang yang gila seks sebab berkahwin, ataupun seorang pedofil kerana berkahwin dengan Aisyah yang berumur 9 tahun. Ya. Yeah? So how do you respond to that? How do you respond to that? The answer is very simple. First of all, adakah Aisyah komplain yang dia kahwin dengan baginda? Selepas kewafatan baginda, ada tak masalah? Ataupun sepanjang perkahwinan Aisyah radhiyallahu anha bersama baginda junjungan besar Rasulullah SAW, ada tak Aisyah mengadu bahawa dia dipukul ke, atau dipijak-pijak ke, atau dirogol bertalu-talu ke? Tak ada, memang tak ada, tak wujud pun. Malah perkahwinan mereka adalah sebuah perkahwinan yang bahagia. Okay, they love each other very much, and the Prophet was, the Prophet being the Prophet was a very loving man. Okay, not just to Aisyah of course, but to his wives. But there were no problems in their marriage, right? Jadi kita boleh bertanyakan balik pada Kristian ni, yang awak ni terhegeh-hegeh nak serang Rasulullah SAW, kenapa tentang perkahwinan ni? Awak ni ada kaitan ke dengan keluarga Aisyah? We can ask them that way. Lagi satu point yang kita boleh gunakan, okay, is from the Bible, alright? Now this is a very interesting point. Di dalam Bible, okay, Ishak, okay, anak kepada Ibrahim, alright, Isaac the son of Ibrahim, okay, berkahwin dengan Rebecca, okay, semasa Rebecca berumur 3 tahun. Okay, I repeat, alright, Ishak, the son of Abraham, okay, the father of the Jews, dikatakan sebagai keturunan susu galuh Ishak, ya, keturunan Bani Israel. Dia berkahwin dengan Rebecca semasa Rebecca berumur 3 tahun. So kita boleh bertanyakan kepada orang Kristian macam ini. Dia kata, dalam Bible awak ni, Ishak berkahwin dengan Rebecca semasa Rebecca berumur 3 tahun. Bukankah itu bermakna bahawa Ishak, pengasas Bani Israel ni, seorang yang gila seks menurut Bible anda? Okay. Orang Kristian akan rasa terpinga-pinga, dan mereka biasanya bila saya ajukan jawab soalan macam tu kan, untuk membalas balik hujah mereka tentang Aisyah lah, kebiasaannya orang Kristian memang ada yang berterpinga-pinga, ada yang memaki saya balik, kata kenapa awak hina Ishak ni, Rasul kami yang mulia. Ada satu lagi, mungkin dia orang kata, oh awak ni pembohong, tak wujud lah ayat tu. Tapi sebenarnya wujud, memang wujud pun. Malah dalam tulisan-tulisan para rabai-rabai yang terdahulu ada disebutkan tentang umur Rebecca, dan mereka mengatakan bahawa umur Rebecca adalah 3 tahun semasa berkahwin dengan Ishak, ya. So jadi orang Kristian pun tak boleh jawab soalan itu sebenarnya. Mereka tak boleh jawab. Sebabnya senang saja. Sebabnya mereka tidak tahu sejarah mereka. Okay. Orang Kristian ni secara umumnya, mereka ni, maaf cakap ya, mereka ni bodoh lah. Mereka ni tak tahu agama mereka. They don't understand their own religion. Right? They don't have a deep understanding, or they probably have not even read the Bible in their lives. Right? Except for certain passages. Okay. Mungkin surat-surat amalan lah. Ini pun sebenarnya terkena pada diri kita sendiri jugalah. Sebagai Muslim, kita pun bukan semua kita membaca surah Al-Quran tiap-tiap hari, betul tak? Kita cuma baca surah-surah lazim dan sebagainya. This is common for all religions, so I don't blame us lah, whether it's Buddha or Hindu or even Yahudi, it's the same thing. You don't always, for those of us who are not trained in religion, okay, or not in comparative religion, you won't have such a huge number of books macam saya kan. You probably just hafaz surah, solat, puasa, that's it. Okay, kita tak nak ambil tahu pun tentang agama lain.
Masalahnya, agama lain mengambil tahu tentang kita. So, we have to know this, alright? So, berbalik-balik kepada isu Rebecca tadi. So, we can ask them, why is it that you have problems with Aisha marrying the Prophet when she was 9 years old, and yet you don't have any problems when Rebecca married Ishak or Isaac at 3 years old? Okay? Bukankah umur 3 tahun tu lebih rendah lagi daripada umur 9 tahun? Yeah? So, actually I have mentioned this in a previous video, okay, the evidence and everything. So, you can look into the previous video. I will leave the link down below. You can take a look at that. Okay? Okay, so ini adalah benda yang common lah. The common ones that I have come across. Okay? Sebenarnya banyak lagi. Okay? So, the last and final point that I want to highlight, okay, what do Christians use, okay, to attack Islam with, okay? I've touched about violence, okay, keganasan. I've touched about the Prophet himself, especially his marriages, kan? Another thing yang orang Kristian suka serang ialah soal isu salvation, okay, jalan keselamatan lah, okay. So orang Kristian dia akan their favorite technique or tactic is to use surah Al-Fatihah, kan. Kita semua tahulah surah Fatihah, kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Now this is the interesting part, okay. Mereka menyerang ayat ihdinas siratal mustaqim, okay. So, kalau dalam terjemahan bahasa Melayu, disebut, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Yeah? In English is, show me the right path. Okay? Or, bring me to the right path. Okay? Jadi, orang Kristian ni, sebab mereka ni arrogant, kan? Mereka ini adalah satu agama yang tidak bersyariat, tetapi mereka berasa bangga yang mereka adalah pemegang hak kunci syurga lah. Mereka berasa bahawa mereka ini adalah bangsa-bangsa terpilih untuk ke syurga lah. So because of that, they will when they ask you about surah Al-Fatihah, they will ask you, kenapa ada ayat ni yang kamu kena baca tiap-tiap hari, ya, semasa solat? Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, okay? Ihdinas siratal mustaqim, okay? So their attack will be like this, alright? You Muslims pray every day for the right path, okay, for the straight path. But for us, we don't need to pray that because we already have the right path. Okay, saya ulang lagi, ya. Anda Muslim, para Muslim yang sentiasa solat tiap-tiap hari, selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, okay, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kenapa anda selalu berdoa macam tu? Anda ni tak yakin ke kamu ni berada di jalan yang lurus? Nampak tak taktik mereka? So mereka kata, kamu ni asyik berdoa aja, asyik nak sembang, ya, nak dok cerita pasal jalan yang lurus ya lah. Tapi kami ni orang Kristian ni dah kita dah jalan lurus. Kami dah jalan lurus. So the Christians will say they have the right path lah, straight path lah. Jadi mereka menggunakan ayat dalam Bible lah, New Testament. Obviously they will use the verses in the New Testament lah. There's one particular verse in the New Testament where Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but through me. Okay. So Christians akan kata, tengok ayat ini. This is the verse that we have to prove that we Christians are on the right path. Okay. Jadi mereka mengatakan orang Islam ni doubtful, tak tahu apakah jalan yang lurus. Tetapi umat Islam dah sesat. Tapi orang Kristian dah tahu dah jalan lurus tu apa. So that is the point that they have, right? So our answer to this is simple, okay? We have an answer to almost everything that the Christians have, right?
kita punya jawapannya senang je. Okay. um, um, Dalam hadis, okay, in the hadith, right, Rasulullah sentiasa bersolat, okay, meminta supaya Allah mengampunkannya. So this is also another point which the Christian use, right, to justify their yang ayat yang saya sebut tadi. Okay, the first point we need to understand is, okay, bila kita baca ayat di dalam New Testament tu yang Jesus kata, I'm the way, I'm the truth, I'm the life, no one comes to the Father but through me. The first thing you can ask about is, Jesus ni bukan destination. Maknanya dia cuma pathway saja. Maknanya kalau anda ikut ajaran Jesus yang sebenar, maka kamu pergilah kepada Father. Ingat pada video saya yang lepas saya menceritakan bahawa the Father is actually God lah, Allah lah. So the verse yang orang Kristian pakai ni, I'm the way, I'm the truth, I'm the life, no one comes to the Father but through me, dia tak mengatakan Jesus come smart sort maknanya Jesus adalah destinasi. Dia berkata bahawa Jesus cuma jalan ke arah Allah yang sebenar. Allah Bapa, pada mereka Allah Bapa, pada kita Allah lah. Okay. So dalam hadis juga, dalam Quran juga ada, okay, dalam Quran kita boleh tunjukkan, oh, kita di jalan yang benar. Jadi orang Kristian akan tanya, apakah bukti bahawa anda berada di jalan yang benar? Kerana awak ni selalu berdoa meminta jalan yang lurus. Kita dua jawapan senangnya, bacalah surah Al-Kawthar. Okay, bacalah surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar menceritakan tentang keindahan syurga untuk mereka yang berada di jalan yang lurus lah. Dan menjanjikan Rasulullah SAW menjanjikan Rasulullah SAW sebuah telaga di syurga atau sebuah sungai di syurga yang bernama Al-Kawthar, ya. So the place Al-Kawthar dah reserve, dah chop dah untuk Nabi. Jadi orang Kristian ni bila berkait dengan ayat Al-Fatihah tu tadi kan, sebab Rasulullah SAW dalam hadis kan, Rasulullah selalu berdoa supaya Allah mengampunkan dosanya. Another way that the Christians try to attack is, kenapa Rasul anda saat syed solat, bersemayam minta doa supaya diminta ampunkan? Rasul anda ni tak yakin ke dia diampunkan dan masuk syurga? Jadi we can answer, bacalah surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar tu Nabi dah chop dah, dapat sungai Al-Kawthar, okay, di syurga. So dengan sendirinya dah terlucutlah Kristian punya tuduhan. Okay, maknanya Nabi dah yakin dan Nabi dah tahu bahawa dia akan ke syurga, ya. Cuma disebabkan Rasulullah SAW ini seorang manusia yang merendah diri dan sentiasa bertawaduk pada Allah, maka dia berdoa pada Allah agar sentiasa diampunkan dosa. Malah dalam satu hadis pun ada diceritakan begini. Okay, dikatakan Nabi Rasulullah SAW tengah berdoa meminta keampunan daripada Allah. Kemudian ada sahabat Nabi datang tanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa Tuhan atau anda sentiasa berdoa pada Allah, okay, sedangkan kamu ini seorang Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, apakah itu bermakna aku tidak perlu bersyukur? Jadi hadis tu pun dah jelas bahawa Rasulullah ni berdoa bukan disebabkan beliau tidak yakin. Baginda tidak yakin bahawa baginda akan ke syurga, tetapi baginda seorang manusia yang sentiasa bertawaduk, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. So this is a point that you can use against the Christians. Okay, regarding the earlier point I mentioned, which is about this verse, which is tunjukkanlah aku jalan lurus. Kenapa ni sentiasa berdoa? Kita sentiasa berdoa kita jalan lurus. We can use the same answer. Okay, sebab kita diajar supaya sentiasa bertawaduk dan bersyukur kepada Allah kerana kita kekal di jalan lurus. Kalau tak, jadi macam Yusri. Okay, right, so tak semestinya kita dilahirkan Islam, penghairan kita di dalam Islam, ya.
Okay, so kejadian pastor Melayu murtad tu bersama keluarganya tu adalah satu buktinya lah. Jadi dilahirkan Islam tapi pengakhirannya kita tahulah di mana pengakhiran kan ya. Semua kecuali kalau dia bertaubat lah nah. So kita boleh jawab balik, kita kata pada orang Kristian yang tanya soalan macam tu kan pada kita tentang surah Al-Fatihah, we just tell them that we are taught to be grateful to God for being on the right path. Okay, so there's nothing wrong in being taught this, and to say that we are to always keep us on the right path. Otherwise, our ending might be on the wrong path. Okay, kita jawab macam tu. And or you can use the verse in surah Yasin. Okay, surah Yasin pun ada juga ayat nombor 3 ya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Okay, innaka laminal mursalin. Okay, this is the Quran, and we are on the right path. We are on a straight path, the path that is straight. Okay, kalau terjemahan dia lah. Okay, so okay, so secara rumusannya, okay, I will summarize everything what I've said. Okay, so the first common 3 points I've mentioned today. Okay, sebab masa mun mencumburui saya ya, so I can only give 3 points today. So the first point that I mentioned was orang Kristian menyerang kita melalui 3 isu ya. Satu, isu keganasan. Okay, that's their favorite point. Yang kedua ialah isu peribadi Rasulullah SAW. Okay. The third issue is issue of salvation, atau macam mana kita tahu kita berada di jalan yang lurus. So inilah tiga poin yang mereka selalu sangat menggunakannya untuk menyerang Islam. Okay. So from my vast experience of dealing with these Christians, I realized that you can't just simply ngaji, baca Quran saja, solat, puasa, bayar zakat, lepas tu go back home feeling happy that everything is fine, then the cycle repeats itself. Kita tak boleh berada dalam kepompong kita sendirilah. In fact, okay, just to end this video, okay, to end this video, I read a comment. Okay, saya membaca sebuah komen di dalam video yang lepas, di mana ada seseorang itu, okay, saya tak perlu sebut namanya lah. Dia berkata, dia tanya kepada saya lah, kenapa kita perlu belajar agama terdahulu? Kenapa kita perlu belajar comparative religion? Okay, bukankah lebih baik kita jika kita beramal sahaja kan? Kita baca Quran, kita baca buku agama. Okay, just don't read the Bible or anything else. Lupakan sahaja benda tu. I'm not saying that you should not do all that. Okay, I'm saying to supplement your iman, to add on to your understanding of the religion, you should be studying other religions. Okay, kenapa kita perlu berasa takut kepada agama lain? Okay, sedangkan kebenaran tu kepada kita, okay, ada pada kita, iaitu Islam. Okay, why are you afraid of other religions when the truth is with Islam? Okay, so just to show you my collection of books. Right, and there are some more books on my left side, but I just don't want to show it today. Okay, maybe some other time, right? So buku-buku ini telah bersama saya selama 20 tahun lebih. Saya mengumpul buku-buku ini sejak daripada saya belajar di college lagi. Jadi ia mengambil masa yang amat lama, okay, untuk mencapai tahap yang saya ada sekarang. So I will be honoured. Okay, saya akan berasa amatlah bangga dan terharu sekiranya anda semua memberi saya peluang untuk memberikan ilmu saya ini yang sedikit ini kepada anda. Okay, I want to share this knowledge with you. Okay,
So instead of you having to spend the money and the time and the effort to buy all these books, I'll just summarize for you in a short video that may take less than 1 hour. Yeah. So I hope you will give me this chance. Okay. I tak ada niat lain selain daripada untuk untuk menguatkan benteng iman kita terhadap orang Kristian. Okay. I've been doing this for the past 20 years. Okay. I realized that if I were to keep to myself in my shell, okay, it will not bring benefit to anyone. I need to, spread the knowledge, spread the message, and one of the ways to do that is actually through videos. Okay, I only recently realized that YouTube videos is actually a thing. So minta maaf lah sebab terlambat nak adopt teknologi ni lah. Jadi this is what I hope that I can share with you all. Dan insya-Allah kita boleh bersama-sama memahami agama kita sendiri dengan lebih mendalam. Pada masa yang sama kita membentengi diri kita terhadap fahaman orang Kristian, ya. So I hope this video has been entertaining for you. Okay. I apologize if you feel bored having to listen to my one monotone voice. So harap-harap semoga video ini memberikan manfaat. Okay, saya rasa itu sahajalah rakaman yang saya ataupun perkongsian yang saya boleh berikan hari ini. Okay, insya-Allah di lain masa saya akan kongsikan lagi lebih banyak informasi yang lebih menarik lagi, insya-Allah. Jadi sekiranya anda, as usual, okay, sekiranya anda ada pertanyaan or if you have any questions that you like to ask me about Christianity especially, please do fill up the form there below. Okay, sorry, my my nose is a bit stuffy because I switched off the fan. So right, thank you for listening to me, and inshallah this will be beneficial to every one of us. Right, okay, so I leave you with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.